Dan setengah daripadanya mekanankan, yakni mendahulukan membasuh sebelah kanan daripada kirinya pada segala anggota wuduk. Dan setengah daripadanya daripada sunat-sunat wuduk. Mekanankan. Apa maksudnya? Yakni mendahulukan sebelah kanan daripada kirinya. Mendahulukan sebelah kanan daripada kirinya pada segala anggota wuduk. Tapi maksudnya segala anggota wuduk yang ada sebelah kanan, sebelah kiri. Pada segala anggota wuduk, jadi anggota wuduk yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa dikatakan begitu? Sebab kepala tidak ada kanan, tak ada kepala setengah daripada anggota wuduk. Kepala setengah daripada anggota wuduk tetapi tidak ada kanan, tidak ada kiri. Maknanya dia katanya kalau mendahulukan membasuh sebelah kanan daripada sebelah kiri, daripada segala anggota wuduk, ini anggota wuduk yang ada sebelah kanan, sebelah kiri. Untuk nak keluar kepala. Jadi maknanya apabila kita basuh, mendahulukan basuh sebelah kanan di atas sebelah kiri, itu setengah daripada perkara yang sunat pada ketika kita mengambil wuduk. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan yang dikehendak takrimkan. Sekali lagi masalah tadi, yakni didahulukan membasuh sebelah kanan daripada sebelah kirinya pada segala anggota wuduk. Jadi kanan itu anggota wuduk yang ada sebelah kanan, sebelah kiri itu ialah tangan dan kaki. Lepas tu masuk juga ada tangan, ada kaki, dua tu saja. Dengan sebab muka, walaupun pipi itu sebelah kanan, ada sebelah kiri, tetapi sunat ketika basuh muka tu tidak ada sunat dahulukan sebelah kanan, sebelah kiri. Bahkan sunat basuh mukanya ialah sunat basuh sebelah atas. Memulai daripada sebelah atas turun ke bawah. Jadi maknanya yang disunatkan sebelah kanan, sebelah kiri itu ialah basuh tangan dan basuh kaki. Mana basuh tangan sebelah kanan lebih dahulu daripada basuh sebelah kiri. Kaki pun demikian. Adapun kepala tidak ada kanan, tidak ada kiri, hanya disunatkan sapu seluruh kepala dengan cara yang tersebut dulu. Adapun telinga walaupun ada kanan dan kiri tetapi disunatkan, tetapi cara kita sapu tu disertakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sebab telinga tu kita boleh sertakan sebelah kanan dan sebelah kiri dengan sekaligus.
Sebab kita buat begini, tangan kanan pun boleh guna, tangan kiri pun boleh guna. Buat begitu. Jadi telinga tidak ada dahulu kanan di atas kiri. Hanya ketika sapuh telinga, disertakan sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi masalah katanya membasuhkan sebelah kanan dan dahulukan basuh sebelah kanan sebelah kiri itu ialah pada tangan dan kaki, dua tu saja. Sebab kepala kita sapuh. Yang sunatnya sapuh seluruh kepala. Dengan cara yang disebut dahulu ialah kita letak jari, kita letak begini. Jadi tidak ada dahulu kanan di atas sebelah kiri. Tidak ada. Telinga walaupun ada sebelah kanan sebelah kiri, tetapi kita buat dengan secara serta ialah sebelah kanan sebelah kiri itu disertakan. Basuh tapak tangan itu adalah basuh tapak tangan itu ada sebelah kanan sebelah kiri, tapi yang naknya sebolehnya kita basuh sertakan. Sebelah kanan sebelah kiri itu kita sertakan. Basuh tapak tangan sekiranya kalau ada kemudahan. Dan demikian lagi tiap-tiap pekerjaan yang dikehendak takrimkan. Demikian lagi ini disunat menganan. Demikian lagi yang ini disunatkan menganan. Ini pada masalah lain daripada masalah kita ambil wudhu. Dan demikian lagi yang ini disunatkan menganan pada tiap-tiap pekerjaan, pada tiap-tiap perbuatan kita, yang pekerjaan tu yang dikehendak takrimkan. Yang dikehendak takrim, yakni memelihara. Jadi maknanya pada tiap-tiap pekerjaan yang dikatakan melia, baik, maka kita mendulukan sebelah kanan. Seperti mandi. Mandi itu masuk dalam kata baiklah, sebab kalau tak mandi itu tak baik sebab busuk. Begitulah. Mandi, maka kita mendulukan sebelah kanan di atas sebelah kiri. Maknanya kita tuang air sebelah kanan dulu daripada sebelah kiri. Kita mandi. Dan memakai kain, pakai baju, pakai seluar, baju masuk tangan sebelah kanan dulu daripada masuk tangan sebelah kiri. Seluar pun begitu juga. Dan memakai kawas, kasut, pun sunat mendulukan sebelah kanan. Dan khuf pun sunat juga. Dan seluar, dan masuk ke masjid, itu perkara yang mulia ke semua. Dan masuk ke masjid, maka disunatkan kita berjangkah, permulaan jangkah kita masuk dalam masjid itu dengan kaki kanan. Dan mengambil, apabila kita nak ambil benda, nak jemput, nak ambil akan suatu benda, maka sunatnya menganan. Dan memberi barang ke orang, tak kira lah nak bayar ke, nak sedekah ke, kita nak bagi duit ke orang, bagi itu dengan sebab kita nak bayar ke, sebab kita beli, artinya dengan sebab kita nak sedekah ke, artinya mana-mana, kalau katanya masuk dalam memberi, bagi, maka itu sunat menganankan. Dan lain daripada yang tersebut. Jadi tengok pakai baju masuk dalam bait melia, kalau buang tu masuk lawan dia. Buang baju, walaupun buang baju bukan hina, tapi dia cakap begitu. Sebelah balik sepenuh dikatakan baik, dikatakan takrim, maka didulukan sebelah kanan. Dan kiri bagi lawannya lawan takrim. Dan kiri bagi lawannya lawan takrim atau lawan yang tersebut.
dan kiri, jadi kita mengiri, mendulukan sebelah kiri bagi lawan yang tersebut atau lawan bagi takrim, seperti membuang ingus, itu masuk lawan bagi takrim lah. Perbuatan yang keji, perbuatan yang dan istinja, istinja maknanya menyuci daripada qada hajat besar dan qada hajat kecil. Dan masuk ke tandas pun sama, kita mulai dengan kaki kiri dan mengeluarkan baju, buang baju, dan serwat. Buang tu masuk dalam lawan bagi takrim juga. Maka sunat kita buang sebelah kiri dahulu daripada sebelah kanan. Pakai baju, kita nak buang baju, nak buang seluar. Dan masuk ke pekan. Nak masuk ke pekan pun sunat mendulu sebelah kiri juga. Dan tempat mengambil cukai, kalau ada lah. Nak masuk kepada tempat mengambil cukai, memanglah mengambil cukai itu adalah haram, tapi sekiranya kalau ada kena masuk, maka masuk sebelah kiri, mulai dengan kaki kiri. Dan keluar daripada masjid. Kita keluar daripada kawasan masjid. Keluar daripada masjid, keluar daripada kawasan masjid, keluar daripada pintu masjid. Maka keluar dengan kanan, dengan kiri. Maka banyak lagi lah perbuatan yang agak katanya kalau baik, kalau sepenuh, kalau melia, menganan, kalau keji, kalau hina, kalau sebelah balik buang. Sebab masuk masjid tu masuk dalam melia. Kalau keluar tu bukan nak jadi hina dengan sebab keluar, tapi kita katanya keluar dengan masuk, baik tu masuk, keluar tu tak baik. Tapi maksud bukan kata tak baik tu makruh, haram, hina, bukan maksudnya begitu. Tapi bahasa cakapnya melia dan tak melia. Bahasa cakap dalam kitab tu begitu. Maknanya masuk, tengok pakai baju, pakai tu takrim. Buang tu lawan bagi takrim. Maka buang tu ialah sunat sebelah kiri. Begitu. Maka kesemuanya dalil lianya ialah kerana bahawa Nabi SAW ni dalil bagi sunat menganan pada masalah takrim, dan sunat mengiri pada masalah lawan dia, kerana bahawa Nabi SAW adalah ia Nabi kasih menganan. Suka menganan. Kasih ia Nabi menganan, Nabi suka menganan pada pakai kawas dan menyisir rambut, menyikapkan rambut. Nabi suka mendulukan sebelah kanan, dan bersucinya, bersuci Nabi, sebab suci itu masuk dalam baik. Dan pada segala kelakuannya, segala kelakuan Nabi, yakni segala kelakuan takrim Nabi itu, maka Nabi menganankan semua. Riwayat Syekhon. Jadi perbuatan Nabi itu diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih bagi kedua. Dan riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud maknanya hadis ini ada sebut di dalam Sunan Abi Daud. Daripada Aisyah, kata Aisyah, isterinya, adalah tangan Rasulullah SAW kanan, adalah tangan Rasulullah SAW yang kanan bagi bersucinya. Diguna bagi bersucinya. Dan makannya, makan oleh Rasulullah. Jadi bersuci, Nabi guna tangan kanan, Nabi makan, jemput makan, ambil makanan, nak suap makanan pun, pegang makanan pun dengan sebelah kanan. Dan adalah kiri, kiri Rasulullah, tangan kiri dia bagi khala.
Apa makna khala? Yani membasuh khalanya. Bagi khala yani membasuh khalanya. Khala tu apa dia pula? Yang keluar daripada dua abi mananya. Tulisan tu alif tak cukup. Yang keluar daripada dua abi mananya. Tulisan apa? Yang keluar daripada dua abi mananya. Dua abi mana tu itulah yang keluar daripada dua abi mana tu ialah itulah hajat kecil dan hajat besar. Buang air, buang air dan hajat besar. Itu yang keluar, itu khala. Itu dia kanda yang ni membasuh khalanya apa? Khala tu apa dia khala? Benda yang keluar. Jadi air kencing dan tai. Cakap mudah-mudahnya begitulah. Apa tu dua abi mana, kemaluan dan dubur. Dia panggil dua abi mana. Dua jalan membuang hajat tu lah. Dua jalan membuangkan hajat. Itu dia panggil dua abi mana. Dua jalan qada hajat. Dua jalan membuangkan hajat. Besar kecil. Maka itu panggilnya dua abi mana. Benda yang keluar. Maknanya basuh kencing. Dan basuh hajat besar. Maka Nabi menganan. Mengiri. Guna tangan sebelah kiri. Dan barang yang ada daripada yang cemar-cemar. Dan segala benda yang kotor, yang cemar, maka Nabi mendulukan guna sebelah kiri. Gitu. Jadi maknanya perbuatan itu Nabi di sini mengikut yang diriwayat Aisyah, tangan kanan Nabi digunakan untuk bersuci dan makan. Tangan kiri Nabi untuk menyucikan hadas, menyucikan hajatan. Begitulah. Jadi itu tempat menganan pun ada, tempat mengiri pun ada. Jadi setengah-setengah tu jadi seperti bersuci, makan, minum apa semua, maka sunat menganan. Dan kalau menyucikan daripada hajat tu ialah sunat sunat mengiri, guna tangan sebelah kiri. Kata pada Hasyiah Bujarimi, dimulakan kanan jika ada pekerjaannya syaraf atau tiada syaraf dan tiada istiqdar, tetapi kata pada majmuk barang yang ada daripada bab takrim dimulai padanya dengan kanan. Masalah sunat menganan dan sunat mengiri lagi. Kata pada Hasyiah Bujarimi. Dia katanya dimulakan kanan. Mulaikan sebelah kanan jika ada pekerjaan seorang syaraf, yakni melia. Perbuatan tu perbuatan melia. Atau tiada syaraf, artinya tidak ada melia dan tiada istiqzar. Jadi sebut dalam kitab, dalam Hasyiah bagi Bujarimi, dia katanya kita nak tahu, katanya nak guna sebelah kanan ke nak guna sebelah kiri. Nak mulaikan sebelah kanan ke nak mulaikan sebelah kiri pada tiap-tiap pada kerjaan, maka dhabit dianya yang disebut oleh Bujarimi, dia katanya pekerjaan yang ada melia seperti pakai, seperti masuk masjid, seperti makan, seperti minum, itu perbuatan yang ada syaraf. Perbuatan yang ada melia pada dirinya.
maka dimulaikan dengan kanan, dimenganankan. Atau tiada syaraf perbuatan tu kalau kita nak kiranya tak ada kemuliaan. Bukan masuk dalam perkara yang kemuliaan, tetapi dan tiada istikzar dan tiada keji, tiada luwati. Maka menganan juga. Contohnya kita nak potongkan benda masalan. Kita nak potong daging ke masalan, nak pegang pisau, adapun sebelah tu masuk dalam syaraf. Kita kita pegang pisau untuk nak potong daging. Kalau nak kira tu ada melia ke tidak, kita tak cakap kata perbuatan itu melia lah. Tapi perbuatan tu bukan hina, bukan keji. Maka kita peganglah pisau tu dengan sebelah kanan. Itu dia kira begitu. Jadi mana perbuatan yang ada melia, menganan. Menganan, maksud menganan di sini maknanya mulai sebelah kanan atau guna tangan kanan. Dia ada dua masalah. Mulai sebelah kanan, seperti kita pakai baju, pakai seluar tu mulai sebelah kanan. Tapi tak boleh kata guna sebelah kanan. Tapi kalau kita katanya pegang sudu, itu guna sebelah tangan, belah kanan. Pegang sudu nak makan. Pegang sudu untuk nak makan itu guna tangan kanan. Dia dua rupa. Dua-dua rupa tu kita cakap dengan pendeknya menganan. Jadi menganan tu dua-dua kelakuan. Satunya mulai dengan kanan. Seperti kita pakai baju. Kita pakai baju tu mulai sebelah kanan dulu. Kalau kita nak potong daging dan sebagainya, menganan juga, tapi maksudnya guna tangan kanan. Nak menulis, maka guna tangan kanan. Bukan mulai dengan tangan kanan, guna tangan kanan. Gitu. Jadi kedua-dua tu maksud dengan kata menganan. At-tayamun bahasa Arab. Menganan. Jadi menganan ada dua. Mulai dengan tangan dengan sebelah kanan, artinya guna tangan kanan. Dia tak sama dua tu. Kalau pakai baju, apa dia? Menganan. Mulai sebelah kanan. Jadi kita masuk tangan sebelah kanan dulu daripada kanan, tangan sebelah kiri. Tangan baju. Kalau pakai seluar, pakai kasut, menganan mana mulai masuk kaki sebelah kanan. Begitu. Kalau kita makan nasi, kita makan dengan sudu, maka guna tangan kanan. Begitu. Makan nasi, kalau dengan tangan pun tak pakai sudu, guna tangan kanan. Itu maksud dengan kata menganan. Maka dhabit yang disebut oleh Syekh Bujariminya, nak menganan tu mana tempat yang pekerjaan yang ada melia, artinya tidak ada melia, tetapi bukan benda yang keji, yang hina. Bukan benda yang keji, yang cema, yang hina, yang kotor, bukan. Maka itu menganankan juga. Seperti kita nak potong kayu ke masalan, kita nak potong kayu, nak potong daging ke masalan, maka itu kita katanya tidak ada melia lah. Sebab benda tu benda biasa. Tetapi bukan hina, bukan keji, bukan luat. Begitu. Maka menganan juga. Tetapi kata pada majmuk, kata Imam Nawawi di dalam kitab majmuknya, tetapi kata pada majmuk, kata Imam Nawawi di dalam kitab majmuk, barang yang ada daripada bab takrim dimulai padanya dengan menganan. Mengikut yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dhabit nak menganannya begini. Benda yang nak menganan, benda begini. Tengok macam mana? Mengikut dia katanya, barang yang pekerjaan. Barang yang pekerjaan yang adalah ia barang ia pekerjaan tu daripada bab dengan mana bagai. Bab dengan mana bagai. Daripada bab takrim dan daripada bagai takrim. Bagai memelia.
Sekiranya perbuatan itu masuk dalam bagai takrim, memelia, ada kemuliaan memulai padanya pada barang yang ada daripada bab takrim dengan kanan. Dan yang menyalahi, maknanya tidak ada takrim lah, pekerjaan yang tidak ada takrim dimulai dengan kiri. Dimulai dengan kiri. Kalau tak ada masuk dalam bab takrim, digunakan, dimengirikan. Maka adalah kalamnya ini menghukumkan bahawa sebarang yang bukan ada padanya syaraf dan bukan istiqdar dimulai dengan kiri. Jadi gini. Jadi dalam kitab Majmu' dia berbeza dengan yang disebut oleh Syekh Bujairimi dalam hasyiah dia. Dia Bujairimi itu dia katanya menganan tu di mana pada kerjaan yang syaraf, yang mulia dan atau tidak ada mulia tetapi tak masuk dalam bab hina, keji dan cemar dan kotor. Dan sebagainya. Jadi maknanya kedua-dua itu sebelah kanan diguna, menganan. Jadi mengikut sebut Bujairimi, mana syaraf, syaraf dengan takrim mana sama. Syaraf dengan takrim mana sama. Jadi Bujairimi dia katanya menganan ni pada kerjaan yang syaraf, artinya kerjaan yang tak ada syaraf tetapi tidak keji, tidak hina. Itu menganan. Adapun mengikut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dia katanya menganan ni ialah pada kerjaan yang ada takrim saja. Pekerjaan yang ada takrim, kalau begitu kita nak potong kayu, bukan nak potong kayu masalah nak pegang bergaji kayu ke masalah, tapi tak ada kemuliaan, tidak ada mulia, tetapi tidak ada luwati, tidak ada hina. Maka mengikut dalam kitab Majmu' tengok dia katanya, tetapi kata pada Majmu' barang yang ada daripada bab takrim dimula padanya dengan kanan. Dan yang menyalahi dimulai dengan kiri. Maka adalah kalamnya cakapan Imam Nawawi dalam Majmu' ini menghukumkan bahwasanya barang yang bukan ada padanya syaraf, kalau benda yang tiada syaraf dan tiada istiqzar, tidak luwati, tidak keji, dimulakan dengan kiri. Jadi kalau kita mengikut Bujairimi, kalau kita nak potong kayu, nak potong daging ke, kita pegang pisau dengan sebelah kanan. Tapi kalau mengikut Imam Nawawi, mana pegang pisau dengan sebelah kiri. Gitu. Dan dengan dia berkata kami, dan dengan dia dengan kalamnya berkata kami, pengaranglah khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Menyelai bagi Syekh Ibn Hajar, dia sama dengan Bujairimi tadi. Dan kata pada Syarah Ramli, dan seperti jamban itu, maknanya tandas. Dan seperti jamban itu yang ditandas pada barang yang didahulukan kiri. Kalau nak masuk tandas, kirilah. Dan hammam, apa dia hammam? Yakni tempat mandi air panas. Orang Arab dulu adalah tempat mandi air panas dia tu ada. Dan buang air dan pekan, nak masuk ke pekan. Itu mengiri ke semua. Dan segala tempat maksiat mengiri. Dan daripada tempat tukang emas dan perak, itu pun mengirikan juga. Daripada tempat tukang emas dan perak. Mana tempat tukang emas, dia menepur. Tempat tukang emas dan perak, tempat dia buat cincin, buat suban apa semua tu, buat gelang. Maka itu mengirikan juga. Sebab apa? Sebab emas dan perak, tempat tukang dia jadi emas dan perak jadi perhiasan.
perhiasan masuk dalam bab dunia, bukan bab akhirat. Sebab tu jadi bukan bab melia lah. Dan jikalau keluar daripada tempat mustakzar, tempat yang dikeji, dan jikalau keluar daripada tempat mustakzar bagi tempat mustakzar, bagi ni kepada, bagi yang ni kepada, dan jikalau keluar oleh seorang daripada tempat mustakzar kepada, bagi yang ni kepada, menuju kepada tempat mustakzar, itu pun mengiri juga. Jadi keluar daripada bilik air, keluar daripada bilik air nak menuju pada tempat buang sampah pula. Misalnya, kita katanya keluar daripada tempat buang sampah nak menuju pada tempat sembelih. Contohnya. Jadi tempat keji, keluar daripada tempat keji nak masuk kepada tempat yang keji pula. Maka mengiri. Mengiri. Jadi mana, tapi kalau keluar daripada tempat keji, tidak masuk kepada tempat keji pula tu, tu menganan. Seperti kita keluar daripada tandas, kita menganan. Tapi kalau keluar daripada tempat qada hajat, contohnya pada kat kampung pada dulu tu, tempat tandas dia tu di luar pada rumah. Di luar pada rumah. Dia kemudian di tepi-tepi itu ada tempat buang sampah. Maka keluar daripada tempat buang sampah nak masuk ke tandas. Jadi itu maknanya keluar daripada tempat yang keji nak masuk kepada, menuju kepada tempat yang keji pula. Maka menganan itulah disunatnya. Atau daripada syaraf kepada syaraf, seperti keluar daripada masjid masuk ke atau daripada syaraf ke syaraf. Mana keluar daripada tempat melia, masuk menuju kepada tempat melia. Itu mana daripada syaraf kepada syaraf, yakni keluar daripada tempat melia nak masuk ke tempat melia. Seperti misalnya seperti keluar daripada masjid masuk kepada masjid. Jadi keluar daripada sebuah masjid nak masuk kepada sebuah masjid yang satu lagi pula. Macam mana pula dua masjid? Ni masalah dua masjid yang berdekatan. Jadi pintu masjid dengan pintu masjid sebuah ni, pintu masjid sebuah lagi tu berdekatan. Dia keluar masjid ni nak masuk masjid sebelah lagi. Jadi maknanya boleh jadilah ada dua masjid yang dekat. Sebab dia masjid ni mengikut orang nak wakaf. Boleh jadi orang ni asal dia rumah. Rumah yang berdekatan, yang rapat. Tuan rumah ni wakaf rumah dia jadi masjid. Tuan rumah satu lagi pun wakaf rumah dia jadi masjid. Jadi dua masjid tu rapatlah. Kita langkah satu jangkah sampai. Misalnya. Dua-dua masjid. Masjid sebuah ni dengan masjid sebuah satunya, jarak jauhnya ialah satu langkah saja. Maka kita keluar daripada pintu masjid ni nak masuk ke masjid satu lagi. Maka mengenallah mengikut Imam Ramli. Maka yang diiktibarkan dengan yang dimulai dengan dia pada yang terlebih wajah. Jadi maka semua tu katanya maka yang diiktibarkan dengan yang dimula dengan dia. Kita mulai dengan mana? Maka yang diiktibarkan, maka perkara yang kita ambil buat kiranya dengan yang dimula dengan dia.
Tiba tu pada yang terlebih wajah ni, pada kaum yang terlebih nyata wajah. Dia begini. Dia kalau masalahnya kita ulang balik. Iaitu pada masalah dan jikalau keluar daripada tempat mustakzar bagi kepada tempat mustakzar atau daripada syaraf ini keluar daripada syaraf kepada syaraf. Seperti keluar daripada masjid masuk ke masjid. Maka di sini jadi yang saya kata tadi itu jadi luas sangat. Kena kira balik. Dia katanya maka yang diaktibarkan dengan yang dimulai dengan dia. Dengan maka yang ini perkara yang diaktibar kita nak buat kira tu dengan yang dimulai dengan dia pada yang mengikut pada yang mengikut kaum yang terbenyata wajah. Gini. Saya hurai salah. Dan jikalau keluar daripada tempat mustakzar, tempat keji, tapi nak masuk kepada tempat keji. Contohnya orang kampung pada zaman dulunya, tempat qada hajat dia, tandas dia di luar pada rumah. Lepas tu di depan tandas tu ada tempat buang sampah masalah. Kita keluar daripada kawasan buang sampah nak masuk ke tandas. Satu masalah. Masalah yang kedua, keluar daripada tempat melia nak masuk ke tempat melia. Seperti keluar daripada sebuah masjid nak masuk kepada sebuah masjid yang lain yang berdekatan. Maka kita nak menganankan, nak mengiri. Di situ nak tanyanya, masalah dia. Maka kita nak menganan ke, nak mengiri. Sebabnya, kalau tempat yang keji, tengoknya tandas, kalau kita masuk dengan tangan, dengan kaki kiri. Tapi keluar dengan kaki kanan. Sebab keluar tu masuk dalam melia. Masjid pula, masuk ke masjid, kita menganan. Tapi keluar daripada masjid, kita mengiri. Kita mengiri. Tengok. Tempat mustakzar, sekali lagi. Tempat mustakzar seperti tandas, masuk, mengiri. Keluar, menganan. Kalau tempat melia seperti masjid, masuk, menganan. Keluar, mengiri. Di situ. Kaedah dia begitu. Kalau tempat tandas masuk menganan, keluar mengiri, masuk mengiri, keluar menganan. Kalau tandas tempat mustakzar. Kalau masjid tempat syarah, tempat melia, masuk menganan, keluar mengiri. Tapi masalahnya kita keluar daripada tengok dia katanya dan jikalau keluar daripada tempat mustakzar, keluar daripada mustakzar. Kalau tilik pada keluar daripada tempat mustakzar, tempat keji, kena guna kaki mana? Kaki kiri, kan? Kena guna kaki kanan. Tapi masalahnya keluar daripada mustakzar nak masuk tempat mustakzar. Lepas tu benda yang dekatnya begini. Keluar, kalau mengikut keluar pada mustakzar, keluar pada tandas. Contohnya keluar pada tandas sebelah ni, nak masuk tandas sebelah ni. Tapi dia dekat. Kalau tilik pada keluar, nganan. Tapi itulah masalah keluar nak masuk pula. Nak masuk sebelah lagi pula. Keluar pada tandas sebelah ni, dia dekatnya begini. Apabila dekat begini, kalau kita keluar, tilik pada keluar, menganan. Sebab keluar pada tandas. Tapi nak masuk pula.
Kalau keluar menganan, mana masuk dengan kanan juga. Sebab ia dekat sangat. Begitu. Lepas tu, begitu juga. Kalau masjid, dua masjid tu begitu ya, dekat sangat. Kita letak tapak kaki sebelah, boleh masuk dah sebelah lagi. Dua pintu masjid. Dua pintu masjid tu kita katanya, kita nak keluar pada pintu masjid sebelah ni, dengan pintu masjid sebelah ni, kena keluar kaki sebelah, kat luar, kemudian sebelah lagi boleh masuk dah. Maka tilik pada keluar masjid, mengiri. Tapi itulah, keluar pada masjid, nak masuk pula. Nak masuk, nak menganan. Kita nak guna yang mana? Nak guna yang mana? Sebab keluar daripada masjid, kalau tilik pada keluar daripada masjid, memanglah menganan. Tapi keluar tu, lepas keluar, terus masuk. Lepas keluar, terus masuk. Tapi nak masuk, kita kena guna kanan. Tapi kaki kita boleh jakah satu kaki, sebelah kaki. Maka dia katanya yang diaktibarkan, maka dia katanya, maka sekiranya kalau begitu, keluar pada tempat mustakzar, nak masuk tempat mustakzar satu lagi pula. Dan artinya keluar daripada tempat melia kepada tempat melia, seperti keluar pada sebuah masjid, masuk pada sebuah masjid. Seperti keluar daripada masjid masuk kepada masuk kepada masjid. Maka yang diiktibar, maka perkara yang diiktibarnya nak kanan ke nak kiri. Iktibar dengan yang dimulai dengan barang. Tengok. Keluar masjid, masuk masjid. Guna tangan, guna kaki kiri. Sebab kita mulai apa? Mulai keluar. Keluar daripada masjid. Yang mana kita mulai dulu? Keluar dan masuk. Keluar dulu. Masjid. Keluar pada masjid, masuk ke masjid. Apa yang mulai? Keluar ke masuk? Keluar. Keluar daripada masjid, masuk ke masjid. Jadi keluar belum pada masuk. Dimulai dengan keluar, diikut dengan masuk. Kalau masjid, keluar daripada masjid, masuk ke masjid. Jadi mulai dengan mana? Mulai dengan keluar, diikuti dengan masuk. Nampak begitu? Maka kita katanya jarak di antara dua masjid tu boleh jangkau kaki satu ya. Maka artinya kita katanya rapat dinding ke dinding. Apabila kita nak keluar masjid sebuah ni, nak masuk sebelah lagi, nak kena guna kaki mana? Kaki kiri. Contohnya dia rapatnya begini. Cumanya ada dinding kat tengah, ada pagar kat tengah saja. Dua buah masjidnya begitu. Kita nak jangkau kaki mana? Contoh dua masjid. Contohlah kita kata dua buah masjid hanya ada pintu ya. Keluar masjid sebelah ni, masuk masjid sebelah ni. Maka kita nak jangkau kaki mana? Kalau kita katanya kaki kanan. Maknanya kalau kita langkah keluar dengan kaki kanan, mana keluar pada masjid dengan kanan? Kalau tilik kepada nak masuk kanan kan? Maka kalau kita guna kanan, jadi mana kita keluar dengan masjid tangan dengan kaki kanan pula. Tapi kalau kita keluar, kalau kita guna kaki kiri, keluar tu betul. Tapi masuk masjid dengan tangan, dengan kaki kiri pula. Jadi kalau tilik tu jadi sebuah salah lah. Nak menganan ke, kalau tilik pada keluar, mengiri. Tilik pada nak masuk, menganan. Tapi dua masjid tu dia rapat. Maka maka mengikut kau yang terlebih nyata wajahnya, kita guna, mana nak guna sebelah kanan ke nak guna sebelah kiri, ambil yang kita mulai. Jadi keluar pada masjid, masuk ke masjid. Apa yang mulainya? Ialah keluar. Maka guna kaki kiri. Gitu. Kemudian masalah keluar daripada mustakzar, masuk kepada mustakzar pula. Jadi dia dekatnya begini. Tilik pada keluar daripada tempat mustakzar, tempat keji, kena guna tangan, kaki mana?
kanan. Tapi tilik pada nak masuk pada tempat keji, kena guna kaki kiri. Tapi benda tu dekat. Tak. Kalau begitu katanya, dua-dua belah berjakah, tak boleh jadi orang kita nak buat begitu. Tak dipaksa begitu. Maka nak guna mana dah? Nah, tilik pada keluar daripada mustakzar, nak guna kanan. Tilik pada masuk kepada mustakzar, nak guna kiri. Kan? Maknanya jadi berlawan lah dua tu, nak meraih kedua-dua tu tak boleh jadilah. Maka dia katanya sekiranya kalau jadi berlawan di antara nak guna kiri ke nak guna kanan ke, kalau jadi berlawan, maka kita tilik pada apa yang kita mulai. Jadi maknanya tadi keluar daripada tempat buang sampah nak masuk ke tandas. Apa yang kita mulai? Keluar daripada tempat buang sampah. Mana keluar daripada tempat keji. Keluar pada tempat keji guna kanan. Walaupun yang keduanya ialah nak masuk tempat keji sekalipun, biarlah. Jadi pendek katanya, kaedahnya apabila berlawan di antara pada suatu hijaan, nak mulai dengan kanan ke nak mulai dengan kiri. Tilik kepada ini nak menganan, tilik kepada ini nak mengiri. Seperti keluar daripada masjid nak masuk masjid, keluar nak mengiri, masuk nak menganan. Maka jadi berlawan dua tu. Jadi maknanya kita nak guna sebelah mana, maka jawabnya mengikut kaul yang terlebih nyata wajah, maka kita kira yang kita nak mulai. Kita nak mulai mana? Mulai keluar daripada masjid, nak masuk ke masjid. Mula keluar, yang mulainya ialah keluar daripada masjid. Maka mengiri. Walaupun selepas pada keluar nak terus masuk sekalipun, jadi maknanya tilik pada yang pertama. Gitu. Kalau keluar daripada mustakzar, masuk kepada tempat mustakzar, maka tilik pada mulai ialah keluar. Keluar daripada mustakzar ialah menganan. Caranya begitulah. Dan tiada nazarkan dan tiada dinazarkan kepada tafawut tempat masjid kurang dan lebih. Masa dah banyak. Dan tiada nazar, tiada ditilik. Minta masa sikit nak habis, nak selesaikan masalah. Dan tiada dinazar, yakni tiada ditilikkan kepada tafawut tempat masjid. Tafawut apa makna? Lebih, kurang dan lebih. Tu kurang dan lebih tu tafsir mana tafawut. Mana lebih kurang lah. Dan tiada dinazar kepada tafawut tempat masjid. Apa makna tafawut? Kurang dan lebih. Mana lebih kurang. Jadi kita tak tilik lah masjid sebelah ni lebih mulia daripada masjid sebelah ni ke sana, tak tilik begitu. Jadi kita tilik kepada mana? Apa yang mana kita mulai, kita guna mengikut yang tu lah. Keluar daripada masjid. Mengiri. Walaupun nak masuk ke masjid tempat mulia pula, kita tak tilik di situ. Walaupun masjid ni ada lebih kurang, keberkatan dia ada tak sama sekalipun. Intaha. Minta sikit lagi. Nak habiskan masalah. Khilaf bagi yang tersebut pada Hasyiah Madabiri, ini bersalahan dengan yang disebut dalam Hasyiah Madabiri pula. Sekira-kira katanya tiada dan tiada daripada mustakzar pada barang yang zahir pekan. Jadi dia kata dalam Hasyiah Madabiri, dia katanya pekan ini bukan tempat mustakzar. Begitu pula. Yang lepas mari itu apa dia? Pekan tu masuk dalam benda tempat mustakzar, sunat mengiri kan. Tapi di sisi Madabiri dia kata tiada daripada mustakzar, mana bukan daripada tempat mustakzar. Tiada daripada mustakzar, ini bukan daripada tempat mustakzar, pada barang yang zahir, mengikut yang zahir di sisi dia.
pada barang yang zahir ini mengikut yang zahir yang nyata di sedianya. Bukan tu apa dia? Pekan. Jadi maksudnya nak kita katanya pekan ini tempat jualan-jualan tu lah, pasar-pasar. Maka dia katanya pekan ini di sisi dianya apa dia? Bukan tempat mustaqzar. Kalau bukan tempat mustaqzar macam kedai runcit lah. Maka sunat mana? Sunat menganan. Begitu. Dan tempat qahwah, kedai kopi ya. Qahwah tu kopi. Tempat kopi maknanya kedai kopi ya. Kedai kopi mana kedai jual minuman kopi tu. Orang Arab pun ada tempat qahwah kedai kopi. Macam orang kampung pun ada kedai kopi. Dan tempat qahwah itu pun kalau mengikut Madhabiri bukan daripada tempat mustaqzar. Nak masuk bukan mengirilah. Bukan menganan. Begitu. Tetapi tempat qahwah syaraf. Dia kata tempat qahwah tu masuk dalam tempat melia. Sekiranya kalau tidak ada maksiat lah. Semata-mata tempat minum kopi itu tidak ada maksiat padanya, maka masuk dalam tempat yang melia. Maka menganan lah. Maka didulukan kanan pada masuk tempat qahwah. Dia panggil kedai kopi lah mudah katanya. Tapi kalau dia tulis kat kedai dia panggil muqahha. Dia tulis kat kedai dia muqahha. Kalau bahasa kita kat kedai kopi. Muqahha. Dia tulis mim qaf lepas tu ha alif. Muqahha. Maknanya tempat qahwah, tempat minum kopi. Maka mengikut Madhabiri dia katanya masuk pasar, masuk kedai locit dan tempat minum kopi, kedai kopi itu bukan tempat yang hina, yang keji. Maknanya nak masuk kedua-dua tempat itu didahulukan sebelah kanan. Sebab masuk bahkan muqahha tu tempat melia. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa yang dilarang pada syarak, tidak ada tak jadi tempat mengumpat, tak jadi tempat maksiat, maka itu jadi tempat melia. Maka dia katanya didulukan kanannya pada masuknya. Intah, selesai daripada perkataan Madhabiri. Memanglah kebanyakan masalah tu ada khilaf di antara ulama. Jadi pada katanya kita tilik di situlah benda yang melia ke, tempat yang melia ke, tempat yang hina. Benda yang melia ke, artinya benda yang hina, yang keji, kalau maka menganankan mengiri, mengikut di situlah. Kalau tak hina, kalau tak melia tapi tak keji, mengikut mana? Mengikut Bujairimi menganan, mengikut Imam Nawawi mengiri. Begitulah. Kemudian katanya dan sunat mendahulukan kanan itu yang lain daripada membasuh dua tangan. Ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'in